Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lukman Hariskan dan kami meneruskan buletin awani khas dan juga liputan kami terhadap banjir di seluruh negara, khasnya di Lembah Kelang, Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan negeri-negeri pantai timur termasuk Pahang, Kelantan, Terengganu dan kini negeri-negeri seperti Perak juga. Kami terus membawakan yang terkini daripada wartawan kami di lokasi dan juga ahli-ahli parlimen dan juga ahli Dewan Undangan Negeri di kawasan masing-masing yang kini sedang giat membantu usaha untuk menyelamatkan bangsa dan menyelamatkan harta benda apa yang boleh dan sempat juga diselamatkan sambil kita juga berhubung dengan pakar-pakar untuk kita dapat tahu apa yang boleh kita jangka sekurang-kurangnya hari ini dan juga hari esok. Sebelum ini banyak ramalan yang mengatakan termasuk dari JKM dan juga Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia yang menjangkakan hujan lebat dijangka akan berterusan dan situasi masih lagi belum pulih. Kita dibadai oleh kesan-kesan taufan Rai dan sebagainya yang melanda Asia Tenggara dan negara-negara seperti Filipina dan kini kita merasai kesannya. Khasnya sejak semalam apabila hujan lebat mula turun di kawasan-kawasan di serata negara yang menyaksikan banjir dan sehingga kini beramai lagi mangsa yang masih lagi terkesan. Dan selain itu kami juga mengumpulkan apa yang anda sendiri kongsikan di media sosial, di Twitter, Facebook dan Instagram dan sebagainya. Dan kali ini kita juga ingin mengetengahkan dan kita diingatkan bahawa nyawa adalah prioriti seperti yang dikongsikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sidang media beliau semalam jam 11 malam. Dan bukan sahaja nyawa manusia, malah nyawa semua makhluk yang hidup, khasnya haiwan peliharaan juga. Ini antara video yang dikongsikan oleh netizen di Twitter. Kita lihat beberapa ekor kucing yang terkandas di dalam rumah apabila air masuk. Mereka berpaut pada tingkap untuk menyelamatkan daripada dihanyutkan oleh arus deras. Ini antara wira-wira yang tidak didendang penduduk setempat. Sementara menunggu anggota bomba dan sebagainya, mereka sendiri mengambil inisiatif. Mereka yang ada mungkin kenderaan 4x4 atau ada bot seperti ini ataupun kayak malah cuba menyelamatkan apa yang boleh termasuk kucing. Ini antara video yang dikongsikan oleh netizen di media sosial kerana pada ketika ini kita hanya mampu membantu satu sama lain sementara menunggu bantuan sampai. Jadi ini antara yang saya ingin kongsikan. Juga apa yang kami dapat kumpulkan daripada wartawan-wartawan kami di lapangan di sini. Beberapa kawasan ini juga sama. Kita lihat kucing-kucing diselamatkan di kawasan Shah Alam dan juga di kawasan Padang Jawa. Beberapa ekor kucing diselamatkan oleh penduduk setempat di situ untuk memastikan mereka juga tidak jadi mangsa. Shah Alam sudah tentu antara yang paling terkesan. Dan ini yang dipercayai juga di kawasan Shah Alam. Video yang dikongsikan daripada drone di sini, saya percaya daripada pihak bomba memperlihatkan kawasan perindustrian juga teruk terjejas. Menimbulkan persoalan bukan sahaja harta benda dan rumah kediaman yang terjejas, tapi bagaimana kesan yang kita akan lihat dalam minggu-minggu akan datang banjir ini kepada aktiviti perindustrian dan mungkin bekalan dan aktiviti pembuatan. Lebih banyak visual yang kami garap. Ini adalah visual daripada helikopter aerial view yang menunjukkan Shah Alam, kawasan perindustrian kita faham di sini semuanya ditenggelami air. Sedikit kawasan perumahan di situ kita lihat tidak ditenggelami air. Jalan ini sudah tentu dari semalam semua ditenggelami air dan menyebabkan trafik terkandas. Ini keadaan terkini yang boleh kami kongsikan dan beberapa gambar still pics juga kita lihat dikongsikan di sini. Kawasan yang sama kita lihat ada sehingga air sudah naik ke paras bumbung dan penduduk setempat perlu duduk di atas bumbung sementara menunggu bantuan sampai. Dan ada antara mereka yang mungkin ada anak kecil, ada golongan OKU dan juga warga emas yang perlu bantuan dengan segera. Dan kerajaan negeri dan juga persekutuan sedang cuba secepat mungkin untuk menyampaikan bantuan dan anggota dan aset kepada semua orang di seberapa banyak tempat dengan secepat mungkin. Tetapi ini antara mangsa yang masih lagi terkandas kira-kira sejak sejam atau 2 jam yang lepas di Seri Muda Shah Alam, antara kawasan yang paling teruk terjejas sejak malam semalam. Mereka terpaksa berkampung di atas bumbung sementara menunggu bantuan. Kalau kita lihat di sini, air itu sudah pun masuk ke paras atas, hampir bumbung sahaja yang selamat untuk mereka tunggu di situ. Ini antara senario di serata negara yang kita dapat dan ini difahamkan di Hulu Langat sekitar subuh tadi juga air naik hingga ke paras bumbung dan kita boleh lihat kereta di sini hampir ditenggelami sepenuhnya. Difahamkan daripada sumber kami di Hulu Langat bahawa sejak pagi tadi air sudah mula surut di kawasan ini, alhamdulillah. Tapi ini adalah kawasan waktu sekitar malam tadi kita lihat sudah naik ke paras kedua, second story atau tingkat kedua, dan air juga sudah menenggelami kenderaan. Dan ini antara yang dikongsikan di media sosial. Di Shah Alam juga ada yang perlu diselamatkan menaiki jet ski bersama anak di sini.
Kita ucapkan terima kasih kepada petugas-petugas dan juga penduduk setempat yang membantu satu sama lain menggunakan apa sahaja aset yang mereka ada untuk membantu menyelamatkan. Di Shah Alam ini sehingga memakai jet ski. Jadi ini senario kita lihat di serata negara, semua dikerahkan untuk menyelamatkan mangsa dengan secepat mungkin dan juga seramai mungkin, dan ini antara yang boleh kita kongsikan. Hujan lebat dijangka mungkin berterusan. Sudah tentu kita lihat taufan Rai dan keadaan angin secara ringkasnya di sini kita lihat pusat taufan ini kini berada di sekitar Vietnam, di pesisir Vietnam di Toi Ha dan juga Da Nang. Di sini kita lihat ini adalah pusatnya dan kita difahamkan bahawa akan ada sedikit lagi hujan lebat di kawasan ini, dan kalau kita boleh perlihatkan di sini ini adalah filter untuk angin. Jadi angin kita lihat kuat di sini, pusarnya di sini dan juga di sekitar bandar Aceh di Sumatera, dan kalau kita tapis di sini untuk kita lihat hujan dan juga thunderstorm ataupun hujan lebat dan ribut. Kita lihat kawasan-kawasan yang sama membadai pantai timur negara dan sudah tentu melalui kawasan Lembah Kelang juga dan di beberapa kawasan pantai barat termasuk di Singapura. Ini yang kita jangkakan, tapi kita masih lagi menunggu maklumat terkini daripada pihak berkuasa dan juga ramalan termasuk Jabatan Meteorologi Malaysia, kerana sekarang ni operasi mencari dan juga menyelamat masih lagi diteruskan dengan sangat giat, dan kami di Ashraf Awani akan terus mengikuti dengan begitu rapat apa yang diumumkan dan juga apa yang dikongsikan oleh pihak berkuasa. Apapun kita harap semua mangsa selamat dan prioritinya adalah untuk menyelamatkan nyawa. Dan Perdana Menteri sebentar tadi telah mengumumkan bahawa setiap ketua isi rumah yang terkesan dengan banjir akan menerima sumbangan RM1,000. Kerajaan juga setuju beri cuti kecemasan akibat bencana kepada penjawat awam yang terkesan akibat banjir. Majikan swasta juga disarankan untuk memberikan cuti kepada semua kaki tangan mereka yang terjejas dengan banjir dan juga disarankan untuk tidak memotong gaji bagi hari-hari yang mereka terpaksa mengambil cuti kerana terjejas akibat banjir. Kerajaan juga sediakan peruntukan RM100 juta untuk membaiki kerosakan infrastruktur dan mungkin akan ditingkatkan lagi bergantung kepada keadaan, kata Perdana Menteri. Dan jumlah mangsa banjir yang berlindung di 8 daerah di seluruh Selangor, 103 pusat pemindahan sementara, jumlah mangsa meningkat kepada 15,000 hari ini. Pertumpuan juga banyak tertumpu dan teralih ke pantai timur. Bukan sahaja di Lembah Kelang, tapi pantai timur dibadai juga dengan banjir termasuk di Terengganu, Pahang dan Kelantan. Dan saya mahu berlintas langsung sekarang dengan wakil kami di Kelantan, Muhammad Fandi Muhammad, yang berada di Rantau Panjang. Fandi, apa terbaru boleh dikongsikan dari sana? Ya. Baik, terima kasih Lokman yang berada di Kuala Lumpur. Saya kira suasana situasi di Kuala Lumpur dan juga Selangor jauh lebih kritikal berbanding di Kelantan ini. Bagaimanapun, jumlah mangsa banjir yang masih ditempatkan di pusat pemindahan sementara lebih daripada 4,000 orang mangsa banjir dengan membabitkan lebih 990 orang keluarga, di mana setakat ini 49 buah PPS telah pun diwujudkan. Dan masih lagi daerah Gua Musa yang mencatatkan jumlah mangsa banjir yang tertinggi ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Namun begitu, aliran sungai utama di Kelantan, 5 sungai utama masih lagi mencatatkan bacaan paras bahaya. Namun trend air sungai pada masa kini tertumpu ke arah kawasan Tanah Merah, Jeli dan juga Rantau Panjang. Dan di Rantau Panjang ini, di tempat saya berdiri ini, di kawasan Rantau Panjang, air sungai Golok sudah mulai melimpah dengan bacaan sungai Golok di Rantau Panjang ini telah pun mencatatkan bacaan paras bahaya, di mana jumlah mangsa banjir yang mula ditempatkan di pusat pemindahan sementara ini yang bertambah daripada angka 177 orang pada sebelah tengah hari, kini meningkat. Saya kira mungkin sudah menghampiri kepada angka 200 orang mangsa banjir. Dan dalam soal banjir dan juga bencana alam ini, tiada tempat untuk kita bergantung selain daripada pihak berkuasa untuk meminta bantuan sama ada untuk operasi pemindahan, untuk membawa kita keluar daripada kawasan yang terperangkap dengan banjir. Dalam soal aspek kerohanian juga perlu diberikan perhatian, dan sebagai umat Islam sudah pasti golongan agamawan termasuk juga timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri memohon supaya rakyat Malaysia khususnya yang beragama Islam bermunajat dan juga memohon pertolongan daripada Allah. Jadi kita dengarkan apa yang dititipkan oleh Datuk Ahmad Marzuk. Dan yang paling penting sebagai orang Muslim ini, kita kena banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan kita jangan menganggap ini sebagai satu pesta.
Kita kena jaga keselamatan supaya tidak menjadikan banjir ini sebagai satu pesta yang menggembirakan. Ini adalah satu perkara yang perlu kita fahami supaya tidak berlakunya kemalangan jiwa. Walaupun menjadi kegairahan sebahagian daripada masyarakat kita ni suka tengok air dan suka mengarung air banjir. Kerajaan sudah pun menetapkan beberapa SOP supaya tidak sewenang-wenangnya kita meredah air banjir, sebab kita tak tahu apa yang ada. Kalau jenis kayu ke bahaya-bahaya itu kita nampak, tapi renjatan elektrik kita tak nampak. Jadi nasihat saya kepada semua rakyat kita berdepan dengan musibah ini, pertamanya jangan lupa untuk terus bertawakal, bergantung kepada Allah. Yang keduanya ikut peraturan dan arahan pihak berkuasa. Apa yang diperkatakan oleh Datuk Ahmad Marzuk itu ada asasnya, ada benarnya, kerana semasa saya berada di Pekan Ratau Panjang ini yang bersepadan dengan Thailand, saya melihat kenderaan yang begitu, jumlah kenderaan yang memasuki Pekan Ratau Panjang ini agak tinggi, dan saya kira kebanyakannya membawa ahli keluarga. Mungkin mereka berkeinginan atau berhasrat untuk melihat Sungai Golok, melihat ataupun bermain air. Dan saya kira apa yang diperkatakan itu benar, kerana ini bukannya pesta, kerana kita juga terkesan dengan keadaan banjir. Mereka yang berada di situasi banjir juga sudah pasti amat-amat terkesan. Untuk itu juga saya ingin memaklumkan kepada pengguna laluan yang ingin berhasrat ke Kuala Lumpur melalui Gua Musang, saya dimaklumkan laluan menuju daripada Kuala Lipis ke Raub di Kampung Ulu Gali dan juga di Raub masih lagi ditutup dan tidak boleh dilalui oleh kenderaan ringan. Saya juga dimaklumkan bas ekspres yang dari Kota Baru menuju ke Kuala Lumpur juga mereka mengambil keputusan untuk berhenti seketika di hentian rehat dan rawat di Gua Musang, dan mereka tidak mahu meneruskan perjalanan ke Kuala Lumpur kerana mereka dimaklumkan laluan sama ada di Kuala Lipis, di Ulu Gali Raub dan juga di Lebuh Raya antara Karak dan juga Bentong itu yang berlaku tanah runtuh itu, mereka belum mendapat maklumat yang jelas sama ada laluan tersebut boleh dilalui ataupun sebaliknya. Untuk itu bas-bas yang membawa penumpang daripada Kota Baru ini berhenti seketika di hentian di Gua Musang. Saya akan bawakan perkembangan lanjut dan juga situasi banjir di Kelantan ini untuk buletin dan juga di media sosial astroawani.com. Jadi teruskan kekal bersama dengan Astro Awani, saluran berita yang dipercayai. Ya, Fandi, sebelum itu bagaimana dengan situasi di Gua Musang? Kerana difahamkan Gua Musang juga menempatkan ramai orang asli yang berada di kawasan itu, dan mungkin cabaran untuk menyampaikan bantuan kepada mereka itu lebih besar kerana faktor logistik, lokasi, jalan dan sebagainya. Difahamkan Gua Musang, orang asli di Gua Musang kini bersedia untuk menghadapi kemungkinan banjir lumpur. Mereka bukan sahaja berdepan hujan lebat dan banjir seperti penduduk di Lembah Kelang, tapi ada beberapa mungkin tragedi berganda, banjir lumpur, cerun, tanah runtuh dan sebagainya. Apa persiapan yang mereka lakukan dan apa perancangan untuk menyampaikan bantuan kepada golongan yang mungkin lebih sukar untuk diakses ini? Benar, Lokman, sebenarnya soal bantuan dan juga agihan keperluan kepada kawasan penempatan orang asli telah dilakukan sejak daripada bulan September dan juga Oktober. Saya juga mengikuti rombongan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Unit Udara yang menghantar bantuan makanan di samping melaksanakan vaksinasi di kawasan penempatan orang asli. Dan untuk makluman Lokman dan juga penonton Astro Awani, pada ketika ini akses jalan darat untuk memasuki perkampungan orang asli sama ada di Pos Bihai, Pos Tohoi dan sebagainya sudah dianggap terputus. Kerana jalan yang dilalui ataupun jalan untuk memasuki kawasan penempatan mereka merupakan jalan balak, yang mana sekiranya berlaku hujang sudah pasti jalan berkenaan tidak boleh dilalui. Namun begitu, pihak berkuasa khususnya Jabatan Hal Ehwal orang asli ataupun JAKUA ini sentiasa memantau dan juga memerhati perkembangan dari semasa ke semasa mengenai tahap kesihatan, tahap keperluan barangan yang diperlukan oleh masyarakat orang asli. Saya kira mungkin tidak timbul masalah kerana bukan sahaja pihak agensi kerajaan pusat, sebaliknya ketua kampung, wakil rakyat yang berada di kawasan mereka juga ataupun ketua komuniti masyarakat orang asli juga sentiasa
sentiasa berhubung dengan ketua masyarakat dan juga agensi berkuasa di sebelah pekan Gua Musang itu. Jadi saya kira mungkin mereka tidak menghadapi masalah. Namun begitu, sekiranya berlaku kecemasan seperti orang asli mengalami kesakitan ataupun orang asli yang ingin apa-apa jua kecemasan, mereka mungkin akan diterbangkan ataupun dibawa keluar melalui unit udara Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, yang mana operasi Medivac ini sentiasa dijalankan, dan khususnya bagi masyarakat orang asli, mereka diberikan perhatian dan juga keutamaan sekiranya berlaku kecemasan melalui unit udara Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Kelantan ini, Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia itu. Jadi saya kira tidak timbul soal masyarakat orang asli, walaupun mereka merupakan komuniti yang mungkin perlu diberi perhatian. Namun atas engagement dan juga komunikasi yang dijalankan sesama mereka dan juga melalui ketua masyarakat, mungkin bantuan dan juga pertolongan sentiasa dapat diberikan kepada ke kampung dan juga penempatan orang asli di pendalaman Gua Musang ini, Lokman. Terima kasih Muhammad Muhammad, Wakil Astro Awani Kelantan. Kekal jaga keselamatan di sana dan juga jangan lupa untuk jaga SOP tatkala membuat liputan dalam mungkin huru-hara impak pasca banjir. Fandi, terima kasih. Kami meneruskan liputan banjir kami di saluran 501 Astro Awani. Anda juga boleh ikuti yang terkini di astroawani.com dan juga aplikasi Astro Awani. Seluruh negara masih lagi berdepan dengan impak banjir dan ia masih lagi belum berakhir. Dijangka hujan lebat mungkin akan berterusan dan keadaan seperti ini akan berterusan lagi selepas ini, dan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sudah mengumumkan 2 kali bantuan-bantuan yang diberikan, tapi apa yang kita jangkakan mungkin the worst is not over, khasnya bagi penduduk di Lembah Kelang dan Pantai Timur. Dan mungkin sejak semalam tumpuan banyak tertumpu kepada penduduk di Lembah Kelang, Shah Alam, Seri Muda dan sebagainya, antara kawasan yang paling teruk terjejas dan ditenggelami air. Tetapi kita juga tidak boleh lupa negeri-negeri di Pantai Timur, Kelantan seperti tadi dengan Muhammad Muhammad, Terengganu dan juga Pahang, antara negeri yang paling teruk terjejas dan mempunyai antara paling ramai mangsa yang terjejas akibat banjir dan air yang naik di sana. Dan saya mahu bersama dengan YB yang Syafura Othman, ahli Dewan Undangan Negeri Ketari yang difahamkan kini berada di Janda Baik dan juga menyertai pelbagai inisiatif untuk menyelamatkan mangsa di Janda Baik dan juga di Bentung sejak semalam. YB, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Muhammad. YB, Janda Baik, kita lihat semalam video-video yang mungkin tular di media sosial, air naik dengan begitu deras dan sebagainya, dan juga kita lihat tanah runtuh di kawasan berdekatan kawasan Cameron Highlands. Jadi hari ini bagaimana? Kita lihat di Lembah Kelang semakin baik setakat ini, tiada hujan, tapi apa yang terbaru dari Janda Baik dan juga dari Pahang secara keseluruhannya? Okey, kalau di kawasan Janda Baik, hujan sekarang ni dah tak hujan, namun begitu arus masih lagi deras, air sungai masih lagi tinggi dan masih lagi membahayakanlah kepada penduduk sekitar. Adakah terdapat lagi penduduk-penduduk yang mungkin terkandas atau terperangkap di dalam kediaman atau bangunan? Ya, masih lagi disebabkan kawasan Janda Baik ini adalah kawasan pelancongan. Jadi masih ramai orang luar yang datang bercuti yang masih terperangkap, terkandas di sini, yang tak boleh keluar kerana kereta mereka tersekat ataupun rosak akibat banjir yang berlaku pada malam tadi. Jadi walaupun selain daripada pengunjung yang dah hadir, yang datang, penduduk kampung juga ada yang terlibat, terperangkap dengan banjir. Dan kita faham juga mungkin faktor lokasi dan geografi juga mungkin memberikan cabaran yang besar di kawasan-kawasan seperti Janda Baik, Berbukit dan sebagainya. Apa cabaran-cabaran untuk sampai ke mangsa, untuk menyampaikan bantuan atau untuk menarik mereka keluar yang terperangkap itu di kawasan seperti itu? Ya, sebenarnya Luqman, bila saya tanya kepada penduduk Janda Baik, ini adalah kejadian kali pertama kejadian seburuk ini berlaku di Janda Baik dan tak pernah berlaku sebelum ini. Dan mereka semua sangat terkejut dan mereka tak sangka akan berlaku seperti tsunami. Orang kata tsunami sungai lah. Memang sangat teruk keadaan dia selepas banjir berlaku. Dan malam tadi pun hingga pukul 3 pagi, 4 pagi kita nak menyelamatkan mangsa untuk keluar daripada kawasan terkandas terperangkap memang sukar. Dan anggota penyelamat memang berusaha keraslah untuk memastikan tiada nyawa yang hilanglah. Difahamkan rumah YB juga di Bentung, tak silap saya, dinaiki air. Bagaimana keadaan terkini di Bentung, YB? Ya, betul. Selain Janda Baik, di mana Bentung juga sangat terkesan dan boleh dikatakan kawasan Ketari, Dun Ketari sangat-sangat terkesan. Malah kalau ikutkan pada orang kampung di Ketari, kejadian seperti ini pernah berlaku pada tahun 70-an dan selepas itu tak pernah seteruk ini. Jadi ini memang membuatkan semua orang macam tak jangka ia berlaku
dan telah membuatkan semua orang tak bersedia. Memang rumah saya sendiri pun dinaiki air sehingga ke paras peha, habis barang semua tenggelam dan sebagainya lah. Setahun 1971 katanya banjir terburuk yang terbesar tadi terakhir kita saksikan di Malaysia. Jadi disebabkan mungkin kurang persediaan ini. Kita lihat mungkin perbezaan penduduk-penduduk di kawasan seperti Kelantan dan Terengganu yang mungkin mereka sudah sedikit biasa dengan banjir, mungkin persiapan mereka lebih baik. Tapi kawasan-kawasan seperti di Janda Baik dan sebagainya, seperti yang YB kongsikan, mereka tidak pernah berdepan dengan situasi sebegini. Jadi adakah persiapan ataupun mungkin inisiatif-inisiatif usaha-usaha untuk menyelamatkan itu sedikit terjejas kerana mereka tidak biasa dengan situasi ini? Bagi saya bukan sebenarnya bukan tidak biasa, tetapi tidak bersedia. Situasi ini menjadi sangat buruk, terlampau buruk. Jadi mereka anggap mungkin hujan yang agak biasa seperti banjir-banjir sebelum ini. Namun begitu ia menjadi sangat buruk sehingga kan lebih kurang banyak 5-6 kampung tenggelam, perumahan dan sebagainya. Even Janda Baik, kawasan tinggi pun habis dilanda banjir. Jadi saya kira persediaan memang tak secukupnya, memang tak lengkap dan sepatutnya kalau kita ada persediaan yang baik, yang lengkap, lebih banyak perkara yang kita nak menyelamat pun lebih cepatlah. Kalau tidak, sehingga tengah hari tadi pun masih ada lagi yang terperangkap di atas bumbung. Ada sebarang isu kekurangan bekalan makanan atau ubat-ubatan atau keperluan yang dihadapi setakat ini oleh penduduk setempat, Pak Bi? Ada. Kita mengalami masalah kekurangan makanan seperti nasi berlauk dan sebagainya lah, makanan kering, pakaian, kerana kita tak menjangkakan perkara ini, jadi di keseluruhan tempat memerlukan makanan dan sebagainya. Dan banyak kedai-kedai yang terjejas. Jadi ia sangat mengganggulah apabila kita nak menyediakan makanan kepada mangsa-mangsa yang terjejas ni, kerana lebih kurang di keseluruhan seluruhan daerah Bentong ada lebih 2,000 lebih mangsa yang terkesan. Ada sebarang perkembangan terkini berkenaan dengan bantuan yang akan disalurkan oleh kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan mungkin dalam perjalanan dan sebagainya kepada penduduk setempat di Bentong dan juga di Janda Baik? Saya difahamkan bantuan memang telah diteruskan seperti biasa, cumanya ia agak sedikit perlahan lah. Tetapi ada daripada pihak JKM, daripada pihak PKOB sendiri, kerajaan negeri, kerajaan pusat. Cumanya ia masih tidak mencukupi. Apa lagi yang penduduk setempat perlukan daripada kerajaan persekutuan untuk meningkatkan bantuan mereka kepada penduduk setempat? Selain makanan, pakaian dan sebagainya, kita sangat mengharapkan kerajaan negeri dan kerajaan pusat melihat perkara ini dengan lebih serius bahawa satu tempatan banjir amat diperlukan, perlu dikaji dengan baik selepas ini dan kita tak naklah perkara seperti ini berulang lagi selepas ini. YB, ada sebarang maklumat berkenaan dengan ramalan cuaca di kawasan itu untuk 1 hari atau 2 hari akan datang? Okey, saya difahamkan malam ini akan hujan lebat lagi dan di Janda Baik sendiri pun mereka akan kata akan datang gelombang yang kedua. Setiap kali datang banjir seperti ini mesti 2 kali. Jadi mereka sekarang ni bersiap sedialah gelombang kedua, sama ada di Janda Baik sendiri ataupun di Bentong. Ini kerana Lokman, kalau Janda Baik banjir, air yang turun dari sungai di Janda Baik akan turun ke Bentong. Jadi Bentong pula akan banjir. Dia berkaitan. Apa persiapan yang dilakukan untuk menghadapi kemungkinan gelombang kedua ini? Mereka yang tinggal di tepi sungai, di kawasan-kawasan rendah telah pun kita tempatkan, minta mereka jangan keluar, tinggal di tempat CPS, tempat persediaan banjir yang telah ditetapkan, supaya senang, kita tak nak nantilah ada yang kita tertinggal di mana mereka masih lagi tinggal di rumah masing-masing. Jadi kita harap mereka beri kerjasamalah supaya jauh daripada tempat-tempat yang rendah yang boleh dinaiki air dan sebagainya. Okey, YB, terima kasih. Terus jaga keselamatan tak kala membantu bangsa-bangsa dan penduduk setempat, dan kita harapkan keadaan di sana bertambah baik seperti mana kita harap keadaan akan bertambah baik dan bangsa akan dipermudahkan semua urusan mereka di serata Malaysia. Terima kasih Yang Syafra Othman, Ahli Dewan Undangan Negeri Ketari, memberikan laporan terkini dari Janda Baik Pahang, antara kawasan yang teruk terjejas malam. Dan sementara itu, Ahli Parlimen Segambut Hannah Yeoh turut mengadakan sidang media sebagai reaksi kepada situasi bencana banjir yang melanda ketika ini. Jalan Mangga, Kampung Kasih Pilih sekarang, dan ini adalah untuk sidang media berkaitan banjir di kawasan Segambut. Saya telah ke sini melawat tapak di Kampung Kolam Air serta Kampung Kasih Pilih, dan keadaan banjir sangat teruk semalam. Bot
ada sampai untuk keluarkan penduduk, tetapi bila mereka balik rumah, semuanya hancur di dalam rumah. Walaupun rumah teres, peti sejuk, semua hancur. Jadi kerugian dalam anggaran RM20,000, RM30,000 untuk setiap keluarga. Jadi setelah berbincang dengan penduduk, apa yang diminta oleh penduduk sekarang, yang paling genting, paling penting adalah untuk DBKL masuk. Kami telah maklumkan kepada DBKL untuk angkut sampah-sampah yang telah dikeluarkan dari rumah. Kalau tidak, anggaran mereka adalah, ramalan mereka hari ini akan terus hujan, dan kalau hujan, sampah ini akan bertaburan kalau tak dikutip. Jadi kita telah menghubungi DBKL untuk meminta mereka masuk untuk membersihkan satu round semua sampah-sampah dan perabot yang telah dikeluarkan dari rumah. Keduanya, yang paling penting adalah penduduk di sini meminta supaya kerajaan boleh membantu mereka dari segi mendapatkan bantuan majikan. Kebanyakan mereka perlu membersihkan rumah dan mengendalikan semua perkara berkaitan banjir kerana keseluruhan rumah telah hancur akibat banjir. Jadi mereka minta majikan bagi mereka cuti, paid leave to help them clean up the house. I saw many children, banyak anak sedang membantu ibu bapa mereka. Jadi saya meminta sangat kerajaan runding dengan para badan majikan untuk kawasan yang terlibat seperti ini yang mempunyai laporan polis untuk benarkan mereka bercuti dengan gaji untuk bantu baiki ataupun bersihkan rumah. Keadaan saya masuk banyak rumah memang hancur sekali. Dia 1-2 hari pun tak mampu untuk bersihkan. Isu ketiganya adalah bekalan elektrik terputus. Jadi ada ramai warga emas, komuniti di sini, komuniti yang telah lama tinggal di Kuala Lumpur, bekalan elektrik terputus dan ada yang kembali tetapi mereka masih tak dapat elektrik. Jadi mereka call banyak technician ataupun kontraktor, tak ada yang boleh mampu datang untuk membantu mereka. Jadi saya minta DBKL usahakan kalau ada squad seperti ini boleh datang bantu. Keadaan di tapak polis ada, APM pun ada dan mereka banyak membantu. Jadi saya ucapkan terima kasih. Tetapi kalau kita lihat di sini, keadaan sungai di Kampung Kasih Pilih, air masih deras dan sampah-sampah telah naik di sini. Semalam, sini ada jambatan di depan kuil ini. Dia ada besi pun tercabut dan inilah keadaan semasa. Semasa air naik sangat pantas semalam sewaktu mereka tidur. You can see there. So I am appealing for friends of the media. I am appealing three issues now to help residents restore back the losses or minimize the losses. It is quite destructive, the flood yesterday. A lot of terrace houses, water is knee deep. Some of them is up to here, and many of them have vacated. They have left the house. But the damage today, when they came downstairs, they saw everything is destroyed. And of course, the water force was very strong. So they need time to recover. They need time to clean up. So those who are employed, they are requesting that employers give them paid leave so that they can actually clean up their house. I think it will need a few days minimum, at least 3 to 5 days or at least even a week to help them recover. Secondly, I am also requesting DBKL to come quickly and clean up and take one load of all the rubbish. They are now assessing what is being destroyed and all these damaged goods are all placed outside the house. We are expecting rain again, and if it comes back second time and if this rubbish is not collected immediately, then it will be a mess again. So we can see this is just left over from yesterday at Jalan Mangga here. So we have notified DBKL to come in. Thirdly, for TMB to assist, some places still have no electricity, and because there's no electricity, they cannot do anything. So we are asking for help. We have informed TMB, and on the ground now we have police here and also APM here. Bomba was here with the rescue boat, and I really want to thank all the places of worship. I have Gurdwara, I have temple. They are all here yesterday providing shelter and also providing meals to the affected family. So we
assisting on the ground now. We are trying to get meals in to help, and we are also recruiting volunteers to help residents wash. But the washing will not be today because they're expecting rain to come again, but we are going to assist with volunteers to help residents clean up. So I'm appealing to employers, please, if you have employers who have been affected by this flood in Kampung Kasipile, Kolam Air, in other places also, please be understanding and give them paid leave because entire household, everything is gone. And especially in a time of recovery, next week being so close to Christmas, people really need the extra hands and extra help. So if you can help, and I'm asking for understanding from employers. And I'm asking that the government will come out with financial assistance to help some of these families. Thank you. Kami menjerat seketika, selepas ini lebih banyak perkembangan terkini mengenai banjir. Jangan ke mana-mana. Tunggu kembali kami di Extra Awani masih lagi meneruskan liputan kami berkenaan dengan banjir di seluruh negara, khasnya di Pantai Timur dan juga di Lembah Kelang, Kuala Lumpur dan juga Selangor. Dan sebentar tadi kerajaan mengumumkan akan sediakan peruntukan awal RM100 juta untuk pasca banjir, kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dalam sidang media sebentar tadi beliau berkata peruntukan itu adalah untuk membaiki kerosakan rumah mangsa banjir dan juga infrastruktur yang lain. Perdana Menteri berkata selain itu, setiap ketua isi rumah yang terjejas akibat banjir akan menerima bantuan RM1,000 selepas mereka dibenarkan pulang ke rumah. Jadi saya nak sebutkan lagi, yang pertamanya pihak kerajaan persekutuan bersetuju untuk menyediakan sejumlah RM100 juta untuk pasca banjir, iaitu membaiki kerosakan rumah dan infrastruktur yang lain. Jadi ini saya tahu banyak kerosakan berlaku. Jadi kita setakat ini kita akan menyediakan peruntukan awal ini sebanyak 100 juta untuk membaiki rumah dan infrastruktur yang rosak akibat banjir. Setiap ketua isi rumah kita akan memberikan sumbangan sejumlah RM1,000 setiap orang, setiap ketua isi rumah. Ya, bukan setiap individu lah, tapi setiap ketua isi rumah RM1,000. Dan seperti yang sedia maklum bahawa kerajaan pada bulan September 2021 telah meningkatkan kadar bantuan wang ihsan, iaitu RM1,000 kepada isi rumah, dan kita akan mempercepatkan bayaran kepada kawasan yang terlibat banjir seperti di Selangor dan 6 negeri yang lain. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengumumkan persetujuan syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC untuk menyalurkan sumbangan secara geran padanan dengan jumlah yang kerajaan sumbangkan. Dalam masa yang sama juga GLIC dan GLC bersetuju untuk menyalurkan sumbangan secara geran padanan dengan pihak kerajaan. Dan untuk peringkat awal ini, setelah perbincangan dilakukan semalam, kita bersetuju untuk menyediakan 20 juta. Bermakna kalau 20 juta, 40 juta lah. Kita ada back to back padanan daripada kerajaan dan juga daripada GLC di sini. Itu antara bantuan yang kita akan berikan secara segera bagi membantu mengurangkan bebanan kepada mangsa-mangsa banjir ini. Dan sesulan pengumuman Perdana Menteri itu, Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz baru mengeluarkan kenyataan susulan berkenaan dengan peruntukan dan bantuan kepada semua mangsa banjir. Kalau saya boleh kongsikan kepada anda, ini kenyataan yang baru saja diterima daripada Kementerian Keuangan sehubungan dengan pengumuman Perdana Menteri. Kata kenyataan ini, peruntukan dan langkah-langkah sedia ada dan segera yang telah diambil oleh kerajaan bagi menangani impak banjir, termasuk nombor 1, penyegeraan penyaluran RM50 juta kepada NADMA dan juga kumpulan wang amanah bantuan bencana negara untuk memastikan kelangsungan bantuan kepada isi rumah yang terjejas. Dan kedua,
peningkatan kadar bantuan wang ihsan kepada RM1,000 daripada RM500 untuk setiap isi rumah yang terjejas akibat banjir disebabkan oleh monsun timur laut atau apa-apa bencana yang diisytiharkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat. Ini yang dikongsikan oleh Perdana Menteri sebentar tadi dan juga ketiga sama juga dikongsikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, peruntukan awal RM100 juta untuk persediaan usaha pemulihan pasca banjir, dan Kerajaan Persekutuan akan terus bekerjasama dengan kerajaan negeri dalam usaha membaiki rumah-rumah dan juga infrastruktur awam yang telah rosak setakat ini. Dan keempat, perbincangan Kementerian Keuangan bersama entiti seperti Bank Negara Malaysia, Persatuan Bank-Bank Dalam Malaysia, Persatuan Institusi Perbankan dan Keuangan Islam Malaysia dan Persatuan Institusi Keuangan Pembangunan untuk sektor perbankan menawarkan program bantuan pembayaran bagi peminjam-peminjam yang terkesan akibat banjir ini. Butiran lanjut berkenaan dengan ini akan dikongsikan dalam masa terdekat. Dan juga sebagai usaha pemulihan, jumlah keseluruhan sebanyak RM50 juta akan disediakan oleh kerajaan dan juga GLIC dan juga GLC. Ia merangkumi geran padanan berjumlah RM25 juta dari kerajaan, manakala GLC atau GLIC akan bersama-sama memperuntukkan RM25 juta lagi. Jumlahnya RM50 juta dan jumlah ini akan diaktifkan melalui GLIC atau GLC Disaster Recovery Network untuk membantu bangsa-bangsa yang terjejas dengan banjir. Sejak 17 Disember lepas, GDRN atau GLIC Disaster Recovery Network ini telah mula memantau keadaan banjir di seluruh negara. Dan GLC yang juga telah mula turun padang untuk menyalurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan, termasuk KWSP yang telah pun menyediakan pusat pembelajaran KWSP yang mempunyai 152 bilik sebagai pusat penempatan sementara untuk mangsa banjir. Telekom Malaysia juga telah mengaktifkan pusat arahan krisis mereka di seluruh negara dan pasukan pakar semboyan TM kini sedia untuk memberikan bantuan telekomunikasi dan perkhidmatan kecemasan yang melibatkan talian internet dan juga telefon di seluruh negara. Dan selain itu, TM juga menyediakan bantuan untuk kaki tangan dan komuniti setempat. Kemudian Farman Niaga dan Mas Kargo juga sedang giat menghantar bantuan ke pusat-pusat penempatan semula untuk mangsa-mangsa banjir. Yayasan Saim Dabi sedang menghulurkan bantuan kepada pekerja-pekerja dan komuniti yang tinggal di perladangan di bawah kendalian Saim Dabi Plantations, dan Farman Niaga, Malaysia Aviation Group dan juga GLC lain juga sedang membantu pekerja-pekerja yang terjejas. Ini pengembangan tenaga yang kita lihat setakat ini oleh GLC, GLIC, Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, agensi-agensi dan orang awam dan ahli-ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri, kerana pada ketika ini tiada perbezaan. Kita semua rakyat Malaysia, kita semua menggembeling tenaga untuk membantu satu sama lain. Maklumat lanjut berkenaan dengan semua ini anda boleh dapati di astroawani.com dan juga di aplikasi Astro Awani. Rakan saya Nailah Huda akan bersama dengan anda selepas ini. Kami meneruskan liputan kami berkenaan dengan banjir di seluruh negara. Apa keadaan terkini di serata negara dan apa yang kita boleh jangkakan selepas ini, itu kita akan kongsikan sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana, kita jumpa lagi.